Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada pelajar Usuluddin semester 7B akan membentangkan tugasan Manahij Al-Adillah fi Ilmu Kalam. Dalam tugasan ini kami memilih untuk menerangkan sebuah video yang bertajuk berhati-hati dari mempelajari ilmu kalam. Video ini disampaikan oleh Ustaz Rasul bin Dahri. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami, iaitu Aminah binti Kerman, Wan Najibah binti Wan Aziz, Karimah binti Abdullah, Fatin Amalina binti Muhammad atau Mahmud. Pengenalan di dalam video ini, beliau menerangkan di mana kami akan membincangkan berkaitan dengan video yang bertajuk berhati-hati dari mempelajari ilmu kalam yang disampaikan oleh Ustaz Rasul bin Dahri. Sumber video tersebut diambil dari YouTube, di mana masa ceramah selama 12 minit 36 saat untuk menerangkannya. Video ini sesuai dikongsi dengan semua masyarakat sama ada tua atau muda. Penceramah menekankan tentang waspada dalam mempelajari ilmu kalam atau ilmu mantik, di mana beliau menerangkan agar kita perlu berhati-hati dalam mempelajarinya, kerana ilmu kalam atau ilmu mantik boleh menyeleweng dan menyesatkan individu Muslim. Ahli kalam banyak membincangkan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama, di mana mereka hanya berfikir dengan menggunakan logik akal yang disertai dengan hawa nafsu tanpa berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Seterusnya, biodata penceramah. Nama penuh Ustaz Rasul ialah Rasul bin Dahri bin Sa'im bin Mohsin. Ayahnya berketurunan Bugis dan beliau dilahirkan di Indonesia, dan ibunya berketurunan Cina lahir di Muar Johor. Manakala Ustaz Rasul bin Dahri dilahirkan di Singapura pada 27 Mei 1953. Beliau masih kewarganegaraan Singapura dan sekarang menetap di Johor Bahru, Malaysia, serta beliau dikurniakan 14 orang anak dan isterinya berwarga negara Malaysia serta mereka menetap di Malaysia. Beliau seorang pengusaha dan peniaga selain pendakwah bebas yang berdakwah di seluruh Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia. Kemudian beliau menyebarkan dakwahnya melalui ceramah, kuliah, tulisan, kaset, CD, VCD atau internet. Selain berdakwah, beliau juga banyak menulis buku-buku agama yang menyentuh masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kandungan kuliah ini, di mana kandungan kuliah ini yang diterangkan oleh Ustaz Rasul bin Dahri. Beliau menerangkan agar berhati-hati dari mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam dikenali juga sebagai ilmu mantik, iaitu ilmu yang bagaimana hendak bercakap secara logik. Dalam kuliah ini, beliau ada mengatakan bahawa Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya yang bermaksud, sesiapa yang mempelajari ilmu kalam ataupun ilmu mantik, maka dia sudah zindik. Mana sekiranya dapat ditangkap orang yang mengajar dan belajar ilmu kalam atau ilmu mantik ini, hendaklah menaikkan mereka di atas kedai, tetapi bukan menghadap kepalanya, menghadap kepada ekornya. Kemudian mereka hendaklah dibawa mengelilingi seluruh kampung dan memukulnya sampai ia bertaubat. Di sini beliau ingin menggambarkan kejinya orang yang belajar ilmu kalam ini. Penceramah mengatakan bahawa Islam sudah logik. Oleh itu kenapa ini difikir secara logik lagi. Sekiranya terdapat sesuatu yang kita rasa ia tidak logik, itu adalah ujian. Dalam Islam terdapat sesuatu perkara yang kita tidak perlu fikir secara logik, kerana apabila kita menggunakan akal secara keseluruhan, maka jadilah Mu'tazilah dan akhirnya banyak benda yang kita tidak boleh terima.
Oleh itu, di sini ia menyarankan agar tidak mempelajari ilmu mantik. Ia juga menerangkan bahawa sekiranya kita memakai logik akal, kita akan terkeluar dari Islam. Kerana Islam bukan diukur dengan akal, Islam diukur dengan iman. Menurut Imam Syafi'i, beliau mengharamkan penggunaan ilmu ini dengan hujah-hujahnya kerana orang-orang yang menggunakan ilmu kalam, iaitu Mu'tazilah dan kumpulan-kumpulan yang sesat, mereka menggunakannya untuk berdebat. Setiap yang dikatakan selain Al-Quran dan hadis, itu adalah akal. Akal kebiasaannya mengikut hawa nafsu, bukan mengikut hati. Menurut Imam Syafi'i, akal kita mempunyai had sampai suatu ketika kita tidak mampu untuk berfikir melepasi tahap pemikiran manusia. Apatah lagi masalah yang berkaitan dengan agama merupakan masalah waibiyat dan akal kita tidak akan dan tidak mampu untuk menerokoi masalah waibiyat. Oleh itu, Ustaz ini menyarankan agar kita berhati-hati dalam mempelajari ilmu kalam. Di mana sebagai contoh, Mu'tazilah apabila mereka menggunakan ilmu kalam dengan mencampurkan ilmu kalam dengan ilmu ketuhanan, mereka bertanyakan tentang wujud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala wujud di mana, yang merupakan salah satu sifat-sifat 20. Kerana kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berwujud di atas arasy-Nya. Sebagaimana dalilnya Ar-Rahman ala arsy istawa. Mereka bertanya, sekiranya Allah wujud di atas arasy-Nya, sebelum arasy dicipta, Allah Subhanahu Wa Taala berada di mana? Kemudian mereka juga mengatakan, kalau Allah berada di atas arasy, bermakna Allah duduk di atas arasy. Dan kalau Allah duduk di atas arasy, ia sama seperti makhluk. Bagi kita yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah, benar Allah berada di atas arasy-Nya. Tetapi keberadaannya tidak seperti keberadaan makhluk, sebagaimana disepakati oleh ulama salaf. Kemudian metodologi kuliah ini, kaedah metodologi kuliah dalam video yang diulas oleh Ustaz Rasul bin Dahri adalah dengan memulakan pendahuluan dengan baik, disertakan dengan contoh yang jelas dan faham. Yang kedua, Ustaz menggunakan rujukan kitab dalam kuliah yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, tujuan kuliah tersebut adalah untuk memberi nasihat kepada umat Islam supaya berhati-hati dalam mempelajari ilmu kalam. Seterusnya, ulasan Ustaz Rasul bin Dahri menekankan agar kita berhati-hati dalam mempelajari ilmu kalam. Apabila mereka mempelajari ilmu kalam, pemikiran atau akidahnya terpesun dari landasan agama yang sebenar. Ahli kalam menggunakan kaedah untuk berfikir secara logik dalam mempertahankan hujah-hujah mereka. Di mana kebanyakan kumpulan-kumpulan yang sesat seperti Mu'tazilah menggunakan ilmu kalam untuk berdebat dengan kumpulan-kumpulan yang benar seperti Al-Asy'ariyah, Al-Maturidi dan Al-Salafi. Di mana mereka berdebat tentang hal-hal ketuhanan dan permasalahan yang wujud seperti kalam Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ia makhluk atau sebaliknya. Ilmu kalam juga banyak menyentuh tentang perdebatan al-jadal dengan kalangan orang-orang Islam tentang beberapa permasalahan yang timbul di dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Misalnya tentang masalah pelaku dosa besar, adakah mereka akan dikekalkan di dalam neraka atau sebaliknya. Akhirnya kesimpulan yang dapat dibuat dalam tugasan ini, di mana dalam mempelajari ilmu kalam ini ada kebaikan dan keburukannya juga. Hal ini demikian kerana ilmu kalam boleh digunakan untuk orang-orang Islam melawan hujah-hujah yang berlawanan dengan syariat Islam. Walau bagaimanapun, dalam mempelajari ilmu kalam atau ilmu logik ini, ulama salaf seperti Imam Ahmad Hanbal dan beberapa ulama mazhab, mereka melarang penggunaan akal yang melampau dengan manhaj penggunaan akal. Aliran Salafi Wahabiyah juga mempopularkan aliran ini serta cuba melarang keras dan memerangi penggunaan ilmu kalam serta ilmu akal yang berteraskan falsafah. Dan Imam Al-Ghazali telah menggunakan penggunaan hukum dan ilmu ini dengan syarat ianya digunakan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mempertuhankan akal semata-mata seperti golongan Dahriyun iaitu ateis.
etis. Oleh itu, penggunaan ilmu kalam yang berteraskan akal dan logik ini, kita boleh menggunakannya untuk tujuan yang baik, iaitu mempertahankan akidah Islam dari ancaman luar serta kita mengaitkan persekitaran untuk mencari kebenaran dakwah, tauhid dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam penggunaannya, kita mestilah mengetahui untuk membataskan sempadan akal kita agar berhati-hati sehingga ia tidak sampai keluar daripada hak pengetahuan manusia. Syukran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.